Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat hari Khamis. Okey, apa khabar semua? Nampaknya hari ni macam tak berapa ramai lagi orang masuk. Dalam 23 mata je saya tengok kat sini. Apa khabar semua? Welcome to Parent Reboot episode 3. So hari ni saya agak excited sebenarnya, campur sebab sikit. Nanti kejap lagi saya beritahu kenapa. Okay, sebab kita ada hari ni kita bertuah sebab kita berjaya jemput child and adolescent psychiatrist ataupun pakar psikiatri kanak-kanak dan remaja yang cukup berpengalaman dan sesuailah untuk topik kita hari ini, iaitu adegan lucah berleluasa, kesan pada mental dan emosi anak. Hai Hana Amiruddin. Okey, bila sebut semalam saya ada tanya dekat saya punya IG story. Saya tanya bila sebut tentang adegan lucah berleluasa ni, apa yang anda terbayang? Saya tanya soalan tu dekat saya punya IG story dan banyaklah respon saya terima. Antaranya ada yang jawab, saya terbayang iklan yang tiba-tiba pop out masa anak main game. Ada juga yang jawab, bagi saya K-pop dan K-drama adalah sejenis soft porn. Ada juga yang cakap macam tu. Apa lagi? Movie-movie yang banyak sangat adegan peluk-peluk, cium-cium dan sebagainya. So saya nak tanya anda yang sedang menonton ni, ada beberapa orang dekat sini ni, kalau sebut tentang adegan lucah berleluasa, apa yang korang terbayang? Apa yang tiba-tiba, apa yang anda risaukan bila sebut tentang topik ni? Okay, dan sebelum saya mulakan, okay, macam biasa saya nak ingatkan perbincangan kita hari ini. Okay, topik Parent Reboot kita hari ini bertujuan untuk memberi kesedaran dan bukan untuk mencetuskan panik. Okay, bukan untuk mencetuskan panik dan bukan untuk menggantikan professional consultation. Dan insyaAllah ini adalah sesi yang ilmiah dan bukan perbincangan berbentuk lucah dan sebagainya. So, saya mohon untuk semua yang menonton hari ini, satu share lah dengan kawan-kawan supaya ramai lagi yang join topik kita best hari ini, dan kita ada child psychiatrist bersama kita hari ini insyaAllah. Yes, so tanpa membuang masa, saya nak memperkenalkan kita punya speaker jemputan hari ini, iaitu Dr. Rahimah Dahlan. Beliau merupakan seorang pakar psikiatri kanak-kanak dan remaja di Hospital UPM. Kita sangat bertuah untuk jemput beliau hari ini, dan beliau merupakan ibu kepada 5 orang anak ya. 5 orang anak ya. Okey, dan beliau aktif dalam advokasi atau membina kesedaran atau awareness tentang kesihatan mental kanak-kanak dan remaja, insyaAllah. So, kita tak nak buang masa, Dr. Rahimah pun dah bersedia nampaknya. So, jom kita persilakan Dr. Rahimah Dahlan untuk masuk ke gelanggang Parent Reboot. Apa khabar Dr.? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Raja. Saya sebenarnya sebab sikitlah doktor, sebab bila dapat tahu doktor rupanya baru disahkan positif kan, dan hari ni day 1 quarantine, masya-Allah, tapi tetap nak bersama kita hari ni. Okey doktor, okey? Okey, boleh. Terima kasih. Tak apa, insya-Allah. Okey, demi menyampaikan ilmu ya. So okey. Doktor pun dah bersedia. So Dr. Rahimah, kalau kita tengok isu viral hari ni kan doktor, topik kita hari ni adegan lucah berleluasa, kesan pada mental emosi anak. So kalau kita tengok isu viral yang banyak sangat hari ni yang berkaitan dengan pornografi ataupun soft pornografi, dan kita tengoklah trend dekat social media, contohnya ada challenge tarian yang menggairahkan dan sebagainya, dan baru-baru ni kan viral tentang unboxing by husband pun ada juga. Dan macam-macam soft pornografi dalam drama, tontonan umum, dan mungkin benda-benda ni adalah hiburan untuk kita orang dewasa, tapi tanpa kita sedar ada mata-mata kecil yang melihat juga sebenarnya, iaitu anak-anak kita lah. So soalan saya doktor, apa bila doktor melihat keadaan macam ni hari ni, apa kesan sebenarnya
budaya soft porn ataupun adegan lucah yang berleluasa hari ini terhadap mental emosi kanak-kanak. Dan mungkin doktor boleh kongsikan juga contoh-contoh kes sebenar yang melibatkan kanak-kanak yang doktor pernah encounter sebelum ni. Silakan doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Raja. Dan terima kasih jugalah kepada Puan Raja dan tim Fatin terutamanya yang banyak berkomunikasi dengan saya lah sejak daripada jemputan lagi. Okey, jadi berdasarkan soalan tadi tu ada dua perkara dekat situ lah yang mungkin saya boleh jelaskan secara ringkas sebelum kita pergi kepada actual webinar nantilah pada 20 Mac nanti. Jadi dekat situ satunya berkenaan dengan kesan-kesan budaya soft porn ni ataupun adegan lucah yang berleluasa hari ini terhadap mental dan emosi kanak-kanak. Dan yang kedua mungkin contoh-contoh kes yang pernah saya kendalikan lah untuk perkongsian supaya menjadi satunya tanggungjawab kita semualah, bukan hanya sebagai ibu bapa dan juga masyarakat untuk sama-sama mencegah masalah pornografi di kalangan terutamanya kanak-kanak yang kita rasa mereka adalah mangsa sebenarnya mempunyai faktor vulnerability faktor rentan yang perlu dilindungi. Okey, jadi kalau kita kata kesan-kesan budaya soft porn ni, mungkin pada permulaannya kita nampak benda tu macam kecil maksudnya, tapi kalau anda kata lama kelamaan dia jadi normalisasi dibiasakan, kita takut terutamanya bagi anak-anak di mana kita tahu yang perkembangan otak mereka tu masih belum terbentuk dengan sepenuhnya kan. Kita tahu bahawa dia punya executive function, especially dia punya frontal lobe tu masih belum terbentuk dengan sepenuhnya, dan biasanya dia punya pembentukan atau perkembangan tu sepenuhnya akan lengkap pada lebih kurang umur 26 atau 28 tahun Jadi di situ kita tahu bahawa ialah perkembangan otak yang masih kita kata under construction lah. Jadi dan pornografi itu sendiri dia boleh menjadi macam kita kata dadah alaf baru dan seterusnya kalau anda kata di peringkat awal lagi dah dieksposkan, dah didedahkan dan mungkin juga kita bercakap faktor kenapa mudahnya kanak-kanak ni vulnerable-nya kanak-kanak dan remaja ni untuk mudah jadi mangsa kepada masalah pornografi, even kalau dia tengok soft porn ke dekat TV ataupun common punya media massa. Jadi kita tahu kat situ yang online ni dia affordable kan. Dia affordable, dia accessible kan. Dapat je phone je you dah boleh access di hujung jari semuanya kan. Dan juga kalau kita tengok dia anonymous. Jadi siapa-siapa je boleh je apa-apa je tanpa diketahui tanpa diketahui oleh sesiapa. Jadi dan fasa nak tahu tu, curiosity tu kan waktu kanak-kanak dan remaja ni lagilah kalau tanpa pemantauan dan penjelasan yang baik daripada ibu bapa, fasa-fasa eksplorasi, dan mereka ni disebabkan oleh perkembangan otak yang masih tak matang, mungkin juga dia punya faktor komunikasi tu yang masih belum jelas. Jadi mereka ni mudah diantun, mudah digroom oleh pemangsa-pemangsa kat luar sana tu. Jadi kat situ kita kena faham dan mungkin untuk penjelasan yang lebih lanjut nanti saya akan jelaskan waktu 20 hari bulan tu nanti. Macam mana otak anak yang belum matang ni dia bila dia terdedah kepada bahan-bahan pornografi, apa yang terjadi kepada dia punya otak, rembesan dopamin, dia punya reward pathway and all that. So nanti saya akan jelaskan. Manakala kalau mungkinlah saya ada banyak kes yang saya pernah kendalikan berkenaan dengan rujukan-rujukan berkaitan dengan pornografi dan juga jenayah seksual yang melibatkan kanak-kanak, tapi mungkin saya highlightkan beberapa lah yang sangat memberi kesan kepada saya sebagai perawat, pasukan perawat, sebab pasukan perawat di hospital ni dia melibatkan semua multidisciplinary, bukan sahaja doktor psikologi tapi juga pakar perubatan pakar perubatan pediatrik, social jabatan kebajikan masyarakat dan sebagainya lah. Jadi semua terlibat dalam proses nak membantu anak ni keluar daripada pemangsa dan diselamatkan. Jadi dalam hal ni kes yang pertama lah yang saya mungkin boleh share. Kes ni dirujuk melibatkan inilah remaja perempuan lewat remaja. Dia sebenarnya dirujuk untuk sebab didapati hamil dan dirujuk oleh pasukan perubatan ONG sakit puan kerana sama ada perlu atau tidak diteruskan pregnancy tu sebab anak remaja ni sebenarnya dia
berstatus OKU, kurang upaya fizikal dan juga intelektual. So dia tak boleh bercakap, dia tak boleh berjalan. Oh. Kalau kat rumah pun dia cuma ngesot aja ataupun kadang-kadang dia gunakan kerusi roda. Tapi kalau dari sudut emosi tu dia boleh faham sikit-sikit lah, macam kalau nak tengokkan adik-adik dia yang lebih kecil, yang itu dia boleh tolong sikit-sikit, tapi lebih daripada tu dia tak boleh. Dan remaja ni dia lahir daripada keluarga yang susah lah, B40. Ayah pun buat banyak kerja nak support family, adik-beradik pun ada beberapa orang selain daripada dia merupakan anak sulung. Dan ibu pun memang awal-awal pagi lagi dah keluar rumah untuk berniaga warung tepi jalan, jual nasi lemak dan sebagainya untuk bantu support family lah. Jadi dirujuk untuk penilaian sama ada nak buat termination of pregnancy disebabkan condition ibu tu, sama ada adakah dia mampu untuk menjaga bayi. Jadi dan selepas diselidik dan selepas dirujukkan kes kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat dan penilaian dibuat, dan kami dapati yang dia punya punca kepada siapa yang pembuat tu ialah adik dia sendiri yang berumur 13 tahun. Dan walaupun 13 tahun umur dia tu waktu tu, tapi fizikal dia dah nampak macam matang. Dia sports lah, dia sports person, main bola. Jadi dia macam badan dia pun dah nampak macam, walaupun 13 kita rasa macam dah besar sikit lah, 16 macam tu badannya. Jadi pada permulaan tu dia deny, tapi selepas kami selidik dan kita tengok rupa-rupanya dekat phone tu penuh dengan pornografi, video, gambar-gambar. Jadi kat situlah permulaan kepada berlakunya situasi di mana ada banyak kali insiden di luar rumah, kawasan rumah, di mana bila ibu bapa tak ada, waktu malam, waktu siang berlakunya hubungan tu lah. Dan kakak tak erti, tak boleh nak cakap, memang tak boleh nak cakap. Jadi memang agak menyedihkan lah bila keluarga ni, sebab anak tu anak harapan yang lelaki ni, dia potensial, pandai belajar kan. Jadi kat situ jadi satu kekecewaan sangat kepada ibu dan bapa dia bila mana berlaku perkara yang macam ni. Okay, dan kes kedua, yang ini sangat sedih lah untuk saya kalau saya ingat lagi. Dia melibatkan adik-beradik 4 orang, dirujuk daripada rumah kanak-kanak. Dan kalau kakak yang paling besar waktu tu nak periksa SPM lah. Adik lelaki tu lebih kurang dalam 15-16 tahun. Adik yang perempuan 9 tahun. Dan adik kecil dia waktu tu perempuan juga, umur dia 4 tahun. Anak yang pertama tu dirujuk sebab kemurungan, nak bunuh diri. Ada beberapa kali nak bunuh diri. Manakala yang kedua kemurungan juga, ada perubahan tingkah laku jadi lebih diam. Manakala adik yang lelaki tu dia dah jadi macam cepat tantrum, irritable, mengamuk, marah. Sebelum tu dia tak macam tu, dia jadi berubah tingkah laku tu. Manakala adik perempuan yang kecil tu didapati masa di rumah kanak-kanak tu, dia punya childminder dia, penjaga tu, ada tingkah laku yang sexualized, maksudnya tingkah laku seksual yang tak sepatutnya ada pada umur 4 tahun. Jadi dia dirujuk lah. Jadi setelah kami selidik, setelah kami buat lawatan, dan kami dapati yang sangat menyedihkan dalam hal ni adalah dinamik keluarga tu, di mana ayahnya adalah penagih dadah, dan ibu melarikan diri disebabkan domestic violence, dipukul dan sebagainya lah. Ibu melarikan diri. Jadi anak-anak tu tinggal dengan ayah lah. Dan ayah pula terlibat juga dalam pornografi. Dan mereka ni dia tak ada akses kepada internet sebab memang susah lah. Ayah pun tak kerja odd job. Kadang ada, kadang tak ada macam tu. Jadi bila dia dan bila ayah pun mungkin stres lah bila isteri pun lari kan, tinggal anak-anak nak jaga. Jadi involve pula dalam pornografi, ajak anak-anak join sekali, dan bila dah terpengaruh dengan dadah, terangsang pula dengan tengok pornografi tu, dia buat kat anak yang sulung ni. Jadi kat situ saya rasa macam sangat menyedihkan lah, dan ambil masa lah untuk tim kami nak mengendalikan kes ni lah. Yang ketiga lah, remaja perempuan dia anak angkat, lebih kurang 14 tahun lah umur dia. Ibu dia didiagnoskan ada barah. Manakala ayah pula sibuk, tak boleh nak spend time dengan dia, dan dia seorang, dia only child kan, anak angkat. Lepas tu keseorangan, kesunyian. Jadi pergi kepada internet, phone pun ada sendiri kat dalam tangan. Mula-mula kenal macam boyfriend, girlfriend. Lepas tu mulalah sharing gambar. Sampai kepada private part. Lepas tu mulalah diugut. Dan diugut, tapi anak tu dia dah jadi ketagih. Dia setiap masa
nak je ambil gambar tu walaupun depan mak, jadi mak tu tak perasan, tiba-tiba mak pusing sekejap kat belakang pun dia dah start ambil gambar dan nak forward pada lelaki tu, dia dah jadi impulsif. Jadi kat situ pun agak merisaukan lah. So itu antara kes-kes yang saya kendalikan lah, yang pernah yang saya rasa macam agak teringat lah untuk perkongsian sama-sama juga. Dan kalau kita lihat kepada kes-kes yang saya kongsi ni, kita boleh tengok lah ya, dari sudut faktor risikonya, ya, faktor pencetusnya, dan juga faktor apa kita panggil tu penerusan, disebabkan oleh masalah pornografi tu sendiri, ya, di mana kita tengok kalau faktor risiko tu, kita tahu yang anak tu dia mungkin ada yang tak pandai berkomunikasi tadi macam kes yang pertama kan. Kalau yang kedua tu mungkin dia sukakan stimulasi, ya, adiknya tu yang 13 tahun tu kan dia aktif sport kan, jadi disukakan stimulasi, jadi stimulasi tu salah kan. Lepas tu yang ketiga tadi tu dia sexually groom kan. Dan manakala faktor pencetus tu faktor internet tu sendiri, ya, sangat menarik, ya, sangat menarik sebab yalah bila dah kesunyian kan, tak ada perhatian, keluarga pun berantakan, ya, jadi dia pergi kepada itu, dia pergi kepada itu untuk cara macam mana dia nak ni, dan kat situlah wujudnya kita kata condition, reward pathway dan sebagainya lah yang saya akan jelaskan nantilah bila dah sampai waktu 20 hari bulan nanti. Dan faktor penerus, maksudnya rewardingnya properties of internet tu akan membantu lagi memaintainkan dia punya keadaan tu. Jadi itu untuk soalan yang pertama, Puan Raja. Itulah, saya dengar soalan pertama ni pun dah macam dah meremang dah ni kan. Yalah. Betapa kadang-kadang benda yang tak berlaku dalam keluarga kita rasa macam takkan kot kan, atau macam itu family orang lain, atau kita ambil mudah lah atau ambil enteng perkara-perkara yang kita tak nampak depan mata. Tapi bila doktor dah ceritakan macam ni, kita tak nak menciptakan panik, tapi kita berwaspada dengan keluarga kita sendiri. Dan kat sini saya nampak peranan ibu bapa sangat penting kan doktor. Macam doktor cakap tadi, dinamik keluarga tu kan. Di mana dia bermula daripada ibu bapa tu lah. Jadi kalau macam doktor handle kes-kes macam ni kan, mungkin doktor akan bagi nasihat ataupun apa yang ibu bapa tu perlu lakukan untuk take part lah dalam proses pemulihan tu kan. So mungkin doktor boleh kongsikan dekat sini, apakah do's and don'ts yang parents perlu tahu untuk pelihara mental emosi anak dekat rumah, especially bila bercakap tentang barah pornografi ni kan. Sama ada anak tu dah terperangkap dalam pornografi ataupun belum, ataupun macam mana kalau parents nak buat kalau dia somehow dia dapat sense yang mungkin anak aku ni adalah pernah lah terdedah dengan pornografi ni. So what are the do's and don'ts? Okey, soalan yang bagus. Tapi jawapan kepada persoalan ni sebenarnya agak panjang. Ya, Cuma mungkin betul. saya ringkaskan jugalah untuk tujuan hari ni. Dan mungkin boleh dikupas lagi lah dengan secara terperinci nanti mengikut peringkat umur dia. Maksudnya macam mana kita nak memahami. Dan perkara ni dia berbalik semula kepada penerapan pendidikan seksualiti menyeluruh lah dalam keluarga kan. Dan kalau kita kata mungkinlah permulaan kepada perkara yang kita nak bincang ni ialah bagaimana pendekatan mak ayah tu sendiri dalam hal ni, dalam hal kita nak bercakap ataupun nak pendekatan, nak mula berbicara soal-soal yang mungkin bagi setengah-setengah kita masih lagi tabu, masih lagi susah nak berbicara. Jadi saya rasa dalam hal ni mungkin pendekatan ibu bapa tu sendiri ialah pendekatan yang kita rasa macam lebih perlahan-lahan, organik, ataupun kalau kita kata macam gabungan antara yang betul dan yang salah, sebab kita tak bolehlah nak kata kita ni perfect as parent, betul tak? Kita ada buat salah, kita ada buat silap. Jadi kita mungkin kongsikan kalau anda kata perkara-perkara tu kita pernah buat sebelum ni, dan kita kongsikan dan cari macam mana cara nak mungkin ada kalanya kita berjaya, ada kalanya mungkin kita tak berjaya atau gagal kan, dan mungkin yang lebih kita kata macam realistik lah ataupun lebih sesuai lah. Dan sebelum anak tu dia mula rasa kekok nak berbual-bual dengan mak ayah soal-soal yang sensitif macam ni, terutamanya ayah, sebab kadang-kadang anak-anak ni dia rapat dengan ibu kan, tapi kalau dengan ayah tu dia susah. Tapi macam mana nak mulakan tu, maka saya rasa macam kita nak kena mulakan berbual daripada fasa umur tak kisah, daripada kecil. Dah mulakan dah berbual dengan dia kan. Sebab memang kalau kita kata berbual, bertukar pendapat ke apa ni memang dah
dah itulah sebenarnya cara macam mana didikan, bukan daripada zaman ni, daripada zaman-zaman sebelum-sebelum ni lagi, macam mana kita nak pastikan yang anak tu dah ada momen dan bonding dengan kita secara individu tu daripada kecil lagi. Jadi bila dah ada jalinan emosi tu, keterikatan emosi tu, maka bila dia dah besar tu dia mudahlah, dia akan sentiasa share dengan kita sebab benda tu dah jadi satu kebiasaan untuk dia kan. Jadi dia akan membantulah bila dah masuk remaja nanti, kita bolehlah tak rasa pelik lah nak slow talk dengan anak pasal hal remaja, nak menyentuh aspek mungkinlah emosi, perasaan, cinta. Jadi benda-benda macam tu sebab memang perkembangan dia akan berlaku. Itu dari sudut general lah. Jadi kalau dah ada pendekatan dan jalinan emosi tu tadi dah terbentuk dengan baik, maka kita boleh pergi kepada mungkin perkara-perkara yang lebih spesifik, specifically untuk kita kata pendidikan seksualiti ni. Okay? Dan perlu didik anak ni penerapan, kalau kita kata pendidikan seksualiti ni, dia perlu daripada kecil lagi, daripada lahir lagi dan sepanjang hayat. Dan ianya bukan hanya melibatkan dimensi fizikal semata-mata, maksudnya bukan dari sudut perubahan tarikan seksual, perubahan badan, kita punya private part ke apa, tapi merangkumi dimensi-dimensi lain yang perlu diterapkan daripada kecil, termasuklah kalau kita kata dimensi kognitif, cara berfikir, cara dimensi emosi, perasaan tu macam mana, sosial, dan juga spiritual yang nak membezakan antara halal dan haram kan, dan cara pembentukan akhlak dia, sahsiah anak tu sendiri. Jadi dimensi ni perlu diterapkan daripada kecil dan sepanjang masa. Dia bukan sekali je cakap, dia nak tanya sekali je cakap, dan penerapan tu menyeluruh dalam satu, bermulanya daripada ibu bapa tu sendiri menunjukkan contoh yang baik, modeling, dan benda tu akan nampak oleh anak sebab anak ni dia mirror apa yang kita buat, bukan cakap. Okay. Jadi itulah antaranya. Dan kalau nak bercakap dengan anak tu, macam saya kata tadi, kena mengikut tahap kefahaman dan mulakan dengan mungkin penjelasan yang mudah, dan ajar perbezaan sentuhan selamat tak selamat, dan maklumkan yang bahaya tu kadang-kadang kes-kes yang berlaku ni bukan orang luar pun, orang dalam, 80-90% orang dalam, Betul. Dan maklumkan juga dan untuk anak tu kita dah ajar daripada kecil, jangan simpan rahsia. Apa-apa yang berlaku maklumkan, sebab kita tahu yang sekarang ni dengan antunannya, groomingnya, yang menyebabkan anak tu dia dah percaya kepada orang luar dan tak nak cerita dekat kita. Jadi kalau proses kebolehpercayaan tu dah berlaku daripada awal dengan jalinan emosi yang dah berlaku daripada awal, maka insya-Allah kita boleh sama-sama cegah daripada dalam rumah kita lagi. Wow, okay. So memang penting lah saya rasa untuk kita latih anak supaya tak simpan rahsia kan. Dan saya setuju bila doktor cakap kebanyakannya bukannya orang luar tapi orang dalam keluarga tu sendiri. Sebab doktor, bila saya kita dah start bercakap tentang pornografi kan few weeks ago untuk buat seminar ni, saya terima macam-macam inbox dalam saya punya Instagram dan Facebook. Ada tu isteri mengadu suami dia ada grup lucah bersama rakan sekerja. Lepas tu ada pula suami yang mengadu isteri dia kena tengok pornografi dulu sebelum bersama supaya boleh all out dan sebagainya. So saya kadang-kadang macam tak boleh brain apa dah jadi dengan masyarakat kita hari ni. So kalau macam tu pula kan doktor, kalau dah terjerumus dah terjerumus. Macam tadi doktor cakap okey mungkin kita boleh buat beberapa step yang doktor cakap tadi untuk kita jaga anak kita kan, kita pelihara kesihatan mental emosi anak kita ni bila bercakap tentang pornografi. Tapi macam mana pula bila ibu bapa tu sendiri yang dah sakit? Okey, dan mungkin apa langkah yang kita boleh lakukan untuk bantu diri ataupun pasangan yang mungkin dah terperangkap dalam ketagihan pornografi tu? Ada tak apa-apa yang doktor boleh kongsikan? Soalan yang baik sebab saya rasa macam bila melibatkan kita nak bawa seseorang yang dewasa kan untuk rawatan tu, dia sebenarnya agak susah sebab dia memerlukan dia punya ego. Satu ego, satu dia punya voluntary tu. Sama ada dia suka rela ke tidak, dan kita tak boleh nak paksa kan. Kita tak boleh nak paksa untuk bawa dia. Dan kebiasaannya kes-kes rujukan yang melibatkan isu-isu seksual ni dia
dia tak dibincangkan ataupun tak disclosure tu tak di peringkat awal rujukan. Tapi bila mana kita dah mungkin dia datang tu dengan masalah kemurungan, anxiety dan sebagainya, dan bila dia dah develop rapport dengan kita, doktor ataupun terapi dia, dan dah ada kita panggil therapeutic relationship tu dah terbentuk, dan kebiasaannya selepas mungkin setahun, mungkin lebih, barulah dia mula bercerita dengan kita masalah-masalah yang dia hadapi daripada maknanya faktor-faktor risiko predisposing dia dulu yang mengapa terbentuknya dia jadi keadaan yang sebegini. Jadi daripada situlah baru kita boleh dapat tahu yang no wonder kenapa dia punya keadaannya berlaku macam ni. Dan kita seboleh-bolehnya memang tak boleh judge. Kita kena reserve kita punya judgement sebab kita tak tahu sebenarnya apa faktor-faktor risiko yang mereka-mereka ni ada, dan saya tak rasa yang mereka-mereka ni sebenarnya suka perkara-perkara ni. Mereka juga sebenarnya ada isu-isu tersendiri yang kalaulah kita sebagai terapi dah awal-awal lagi dah judge kan, jadi mereka mungkin tak boleh nak open up dengan kita, dan benda tu, penyakit tu dia tak selesai. Jadi bila dah disclosure tu dah berlaku, maka kita akan buat terapi-terapi tertentulah untuk bantu klien. Dan terapi ni bukan satu benda yang mudah, dan tak ramai juga yang mungkin terlatih untuk buat terapi-terapi yang sebegini. Dan biasanya pakar-pakar yang terlibat dalam terapi ni ialah pakar clinical psychology, dan untuk melakukan terapi-terapi yang sama ada terapi melibatkan cognitive behavior terapi ke, ataupun interpersonal dan sebagainya. Jadi bukan mudah nak rawat dan mengambil masa dan memerlukan komitmen yang tinggi, bukan sahaja daripada pesakit tapi juga daripada terapi. Tapi kalaulah anda kata berlaku di mana kita tahu pasangan kita ke apa, kalau anda katalah waktu-waktu yang tertentu yang kita boleh cuba bawa untuk dapatkan rawatan, cubalah. Kadang-kadang mungkin bukan direct kepada pasukan di hospital, sebab kadang-kadang mungkinlah disebabkan oleh dia rasa macam stigma ke apa ke kan. Jadi dia boleh pergi je kepada counselor di mungkin yang lebih dia rasa lebih selesa, contohnya di LPPKN ke, di mana-mana yang berdekatan, ataupun pakar perubatan keluarga yang dia rasa macam lebih sesuai untuk dia bicara pasal ni. Yang penting dapatkan rawatan, dapatkan bantuan, jangan biarkan. Tapi iyalah kan macam doktor cakap tadi, bukan senang untuk memujuk seorang dewasa untuk mendapatkan rawatan bantuan profesional. Dan bagi saya penting juga untuk pasangan ialah perhatikan tingkah laku kan doktor. Kalau macam tengok mungkin tingkah laku tu berubah, mungkin panas baran ke, depresi dan sebagainya, itu pun mungkin sebab doktor cakap tadi ada battle yang tersembunyi di sebalik seseorang tu punya tingkah laku kan. Okay, Doktor, moving on to the next question. Baru-baru ni pernah ada orang minta saya kupaslah tentang anak yang trauma disebabkan pernah terdengar atau ternampak ibu bapa mereka melakukan hubungan seksual. Jadi macam saya tak sebelum ni saya tak pernah terfikir tau. Saya tak pernah anak boleh trauma tengok parents, mungkin terdengar ataupun ternampak parents je melakukan hubungan seksual atau bermesra secara berlebihan lah. So sejauh mana kesan trauma tu? Betul ke anak boleh trauma, dan is it possible untuk kita undo trauma tu? Okay, saya pernah menerima rujukan, tapi bukan directly sebab inilah, tapi bila di-explore tu anak tu ada bercerita yang dia pernah nampak. Okey, jadi saya rasa mungkin approach untuk soalan ni, kalaulah sekiranya kan kita tengok dari sudut pandang perspektif reaksi emosi, anak tu, kalau anda katalah berlaku benda ni, maksudnya benda tu mungkin baru dilihat, dan mungkin ibu atau ayah tu pun sedar yang mana anak pun mungkin tersilap nampak, dan mungkin dah buat langkah-langkah berjaga-jaga, tapi tiba-tiba mungkin ada berlaku juga, ataupun memang tidur sekali ke atau macam mana kan. Jadi dalam hal ni, kalaulah anda kata, kita kena faham dulu dan respon kepada situasi ni mungkin berbeza ikut peringkat umur anak-anak tu. Contoh, kalau kita kata yang kalau masih baby tu mungkin dia tak faham lagi lah anda kata perkara yang berlaku. Tapi kalau lebih kurang 2-3 tahun tu, biasanya pemahaman dia akan rasa macam dia fikir ayah tu tengah sakitkan ibu.
Manakala kalau macam lebih kurang 5 tahun tu dia macam curious, dia tertanya apa yang berlaku tu. Dia macam tertanya-tanya dan kita risau takut tertanya-tanya dia tu dia buatkan eksplorasi dan main olok-olok dengan yalah siapa-siapa yang dia ni lah kan, main lah kan. Ataupun kalau usia sekolah tu dia akan rasa macam apa yang ibu bapa buat tu aneh, aneh. Dan kalau peringkat remaja ataupun pra-remaja tu dia lihat tu sebagai sesuatu yang mungkin ada setengah-setengah tu dia rasa macam menjijikkan sebab kefahaman dia tu dia dah ada. Jadi itu yang kita risau akan membentuk dia punya perspektif, pandangan kepada perhubungan nanti bila dia dah meningkat dewasa, di mana dia perlu berkahwin kan, dia perlu ada yalah dia perlukan ada perhubungan. Jadi sekiranya perkara-perkara macam tu berlaku dan acute dan di mana kalau anak tu sendiri bagi tahu, so mungkin respon mak ayah waktu tu nak kena, yang penting sekali kita kena tenang, kekal tenang dulu ibu bapa. Tak boleh kita sama-sama panik lah kan. Kena kekal tenang dan minta maaf dengan anak kalau anda katalah dah nampak apa yang berlaku tadi tu. Dan kat sinilah pentingnya untuk jelaskan pada anak perkara-perkara tu mengikut tahap kepahaman tu dan masukkan pendidikan seksualiti juga dalam masa yang sama, sebab itulah antara perkara-perkara yang kita nak jelaskan kepada anak. Okay, dan benda tu mungkin bukan sekali lah, kita kena follow through lagi supaya kita nampak yang impact tu mungkin tak memberikan kesan sangatlah kepada anak. Jadi kena sentiasa berulang-ulang. Tapi itu antara perkara-perkara riasi. Manakala kalau benda ni dah berlaku lama, mak ayah pun tak tahu kan. Dan biasanya macam yang saya cakap tadilah, dia datang dalam bentuk anak tu mungkin dah develop isu-isu lain, mental health issues, dan bila dikorek-korek lah lepas sekian lama tu rupanya ada benda-benda yang macam tu, yang adversity in childhood kan, ACEs yang menyebabkan kenapa berlakunya perkara-perkara macam ni. So perlu melalui proses terapi yang sepatutnya lah yang dibuat oleh profesional lah untuk bantu dia macam mana nak as if kita kata undo lah kan benda ni. Tapi bukannya mudah, tak mudah sebab benda tu dah berlaku lama, dia dah develop dia punya own perspektif pasal perkara-perkara macam ni. Okay? Yes. Wow, okay doktor, penjelasan yang cukup padu. Saya sebenarnya seronok. Seronok hari ni. Rasa macam tak cukup pula. Banyak lagi benda nak tahu ni. Kalau 30 minit, lebih 30 minit macam ni pun saya kira banyak poin-poin yang membuka mata saya dapat. Macam manalah nanti seminar masa 2 hari nanti kan. Okay doktor. Sebagai salah seorang panel jemputan dalam seminar anak dan pornografi nanti yang akan berlangsung 19 dan 20 Mac nanti, apa nasihat doktor lah buat individu ataupun buat keluarga yang mungkin sedang bergelut, sama ada orang tahu ke atau dia sendiri bergelut ke, terperangkap dalam doktor kata apa tadi, dadah alaf baru ni, pornografi ni. Dan mungkin doktor boleh bagi hint sikit lah apa yang doktor bakal kongsikan dalam seminar anak dan pornografi nanti. Okey, terima kasih. So ni yang paling important lah kot kan daripada kesemua yang nak cakap tadi. So nasihat ni sebenarnya kepada diri saya sendiri jugalah dan ibu bapa kat luar sana ya, kita perlu sentiasa cari ilmu dan kemahiran, terutamanya perkara-perkara yang melibatkan keibubapaan dan bagaimana nak menerapkan ilmu dan kemahiran dalam pendidikan seksualiti dalam keluarga dan anak-anak kita. Sebab saya rasa kita sebenarnya sebagai mangkin tu, perubahan tu bermula daripada kita sendiri dan keluarga kita, sebab perubahan tu lebih mudah dilakukan kalau dalam kawalan kita ya. Sebab kita tak boleh nak harap perkara yang dekat luar, kita tak boleh. Jadi apa yang dalam kawalan kita cuba ubah dulu. Sebab kalau semua mempunyai fikiran yang macam ni, insya-Allah kita boleh sama-sama bantu untuk cegah masalah pornografi ya di kalangan masyarakat. Dan saya nak ajak ibu bapa sekalian untuk sama-sama menyertai seminar anak dan pornografi nanti pada Ahad 20 Mac 9 pagi hingga 1 petang untuk kita sama-sama mengetahui dengan lebih mendalam mengenai pornografi dan otak anak. Saya akan kupas apa yang kita perlu fahami tentang aspek seksualiti anak-anak dan apa yang perlu kita fahami apabila anak-anak ni terdedah kepada unsur pornografi. Dan saya doakan agar ibu bapa semua terus bersabar dalam mendidik anak-anak. Semoga segala penat lelah kita ni dan kesusahan kita ni Allah ganjari dengan syurga lah. InsyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, terima kasih banyak doktor. Terima kasih atas doa, terima kasih atas masa yang diluangkan walaupun tak sihat, masya-Allah. Dan terima kasih atas ilmu yang dikongsikan selama lebih 30 minit ni.
saya dan penonton yang mendengar ni harapnya boleh sama-sama beringatlah dan terus amalkan apa yang kita boleh mula hari ni, kita terus mulakan insya-Allah. Terima kasih doktor, jumpa lagi masa seminar nanti insya-Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Apakah okey yang menonton ni, apa mungkin anda boleh kongsikan your insight ataupun your thoughts on kita punya perkongsian dengan Dr. Rahimah Dahlan tadi. Apa ayat yang mungkin anda ingat atau benda-benda yang anda rasa macam oh baru tahu atau macam paling terkesan lah kepada anda, kepada diri anda. Mungkin anda baru terfikir, baru teringat, baru tahu dan sebagainya. Boleh kongsikan di ruangan komen. Okey, dan saya sendiri sangat terkesan sebenarnya dengan tiga kes tadi kan, tiga kes yang doktor kongsikan tadi. Saya pun tak boleh nak bayangkan kalau saya berada di dalam kasut mangsa ataupun sebagai keluarga mangsa tu sendiri. Kalau kita tengok dari tiga kes tadi yang doktor sharekan, yang doktor kongsikan tadi kan, sebenarnya implikasi pornografi ni besar sebenarnya. Kadang-kadang orang yang menjadi mangsa tu bukanlah orang yang ketagih pornografi tu. Selalunya macam tu kan. So of course kita nak lindungi keluarga kita dari jadi dua-dua. Kita tak nak keluarga kita jadi pemangsa, kita tak nak keluarga kita jadi mangsa. Mana-mana pun, anak atau ibu bapa. Okay. So thank you kepada yang menonton ni. Ramai kat sini, Siti Hasrah, Ida Rulhaq, Rahim, Nur Hafizah, Masya Allah ramai ya. Dan Muhammad Ali Pandu pun ada as usual. Alright, tentang seminar anak dan pornografi yang akan berlangsung pada 19 hingga 20 Mac ni, tiket early bird masih dibuka. Di mana kalau anda purchase sekarang, anda akan dapat tiket early bird tu, anda jimat RM27 berbanding harga biasa. Okay, dan jangan lupa guna kupon kod AP10. Okay, masa check out tu, masukkan AP10 dekat kupon kod tu, anda akan dapat ekstra lagi RM10. Okay, anda akan dapat ekstra RM10 diskaun lagi. So boleh klik di bahagian komen tu, ada tim saya kongsikan link untuk daftar. Okay, now siapa di kalangan anda sekarang yang masih menonton? Tadi ramai, tiba-tiba ramai yang dah left ni, mungkin dah tahu dah nak habis kan. Okay, siapa yang masih stay ni? Siapa yang nak tiket free ke seminar anak dan pornografi? Ada tak yang nak tiket free? Ada tak yang nak tiket free? Mungkin tim saya baik hati hari ni, mungkin dia orang nak bagi tiket free ke apa. Kalau ada, kalau anda nak tiket free ataupun akses akses masuk percuma, akses percuma untuk masuk ke seminar anak dan pornografi, komen ayat yang paling terkesan. Komen ayat ataupun info ataupun points yang Dr. Rahimah kongsikan tadi yang paling terkesan pada diri anda. Daripada sesi hari ini, apa poin yang paling terkesan, yang anda rasa paling terkesan? Okey, dan insya-Allah tim saya akan pilih. Saya tak tahu dia orang nak pilih berapa, mungkin 2-3 orang macam tu. InsyaAllah untuk dapatkan akses percuma ke seminar anak dan pornografi pada 19 dan 20 Mac ini. Okay, so boleh komen what is your learning point ataupun point yang paling anda ingat, yang paling anda suka daripada sesi bersama Dr. Rahimah hari ini. Alright, so mungkin anda tertanya juga nak tiket free. 3 kes, okay. Nur Rashidah nak tiket free, silakan komen your learning points. Nur Fariha nak tiket free. Okay, siapa nak tiket free, tim saya akan pilih antara yang komen banyak-banyak ni untuk dapatkan akses percuma ke seminar anak dan pornografi. Saya sponsor, insya-Allah anda akan dapat belajar banyak benda dalam seminar tu. Seminar tu 2 hari je dan bukan belajar dari saya. Okey, kita akan belajar dari Dr. Rahimah tadi, pakar psikologi kanak-kanak. Kita ada Tuan Haji Hushim, kaunseling anak remaja, kaunselor anak remaja. Kita ada Akif Hairus, iaitu pakar pendidikan seksual. So ada banyak, insya-Allah kita akan belajar, antaranya macam mana nak tahu anak kita ni pernah terdedah dengan pornografi ke tak.
Sama ada melalui media, internet atau melalui rakan sebaya atau melalui dalam keluarga kita sendiri, macam mana kita nak tahu? Dan apa tahap ketagihan pornografi pada anak-anak? Okay. Dan kita akan belajar juga apa kesilapan yang ramai parents buat sampai menyebabkan sexual curiosity ataupun rasa ingin tahu secara seksual yang tidak sihat pada anak. Kita akan belajar semua tu. Dan apa kesan, macam tadi Dr. Rahimah dah kongsikan beberapa kesan soft porn atau budaya pornografi ni terhadap mental dan emosi anak dan tingkah laku anak kan. Dan insyaAllah Dr. Rahimah akan kongsikan lebih dalam seminar nanti insyaAllah. Okay, dan of course macam mana kita nak bebaskan diri, anak, pasangan dan keluarga kita yang mungkin sedang terperangkap dalam ketagihan pornografi. Dan kita tengok dari dua sudut nanti, dari sudut psikologi dan juga dari sudut agama insyaAllah. Alright, so jangan lupa untuk sertai saya bersama 3 orang pakar hebat. Kita ada pakar psikiatri kanak-kanak, pakar pendidikan seksual dan kaunselor anak remaja yang cukup berpengalaman. InsyaAllah kita jumpa nanti dalam seminar anak dan pornografi. Dan of course dalam Parent Reboot episode akan datang insyaAllah. Bye. Assalamualaikum.